Moshi Mosh! Sabrina here. Hope you guys are having a wonderful day today. Welcome back to my channel. So let's roll the intro. So, kita kembali lagi. Okay, before start dengan topik hari ni, Aku nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang telah bagi support, yang telah subscribe ke channel ni. Even though macam pada orang lain view tu sikit je, tapi pada aku dah bersyukur sangat-sangat. Dan thank you so much pada yang support. Aku akan ingat siapa yang support aku ni semua daripada permulaan ni. Aku terima kasih sangat-sangat. Okay, and lagi satu, by the way aku dah pakai mic dekat earphone je. Sebab mic yang besar tu aku rasa bunyi macam tak jelas sangat dekat bila dalam video macam tak jelas sangat kan. So aku rasa macam better aku guna earphone je kot. Okay, so kita berbalik kepada topik kita hari ni. Sebab aku rasa topik hari ni macam panjang. So macam aku tak nak intro panjang-panjang lebar sebab nak masuk ke topik terus. Okay, topik hari ni dia macam a bit serious. Sebenarnya bukan a bit, dia memang serious pun. Sebab aku rasa macam benda ni kita perlu addresskan lah. Memandangkan aku nampak terlalu banyak benda ni dekat social media sekarang, dekat TV, merata-rata tempat lah aku nampak benda ni. So macam aku rasa terpanggil untuk cakap pasal hal ni. Sebab I think like everyone should address this topic lah. Semua orang ada keperluan untuk cakap hal ni. Okay, seperti dalam tajuk video ni, anxiety disorder and my personal experience. Okay, basically aku memang ada anxiety disorder. Ni berdasarkan daripada apa yang aku dah jumpa kaunselor kat college. Aku dah ambil test semua, tapi aku tak pernah jumpa psychiatrist lagi lah. Okay, so far macam sekarang alhamdulillah dah makin elok. Tapi aku akan cerita lah pengalaman aku sedikit and apa yang aku buat and macam mana benda tu semakin berkurangan sekarang and macam mana rasa dia. So I hope this video will help korang yang tengah struggling. Macam somehow aku harap video ni bermanfaat lah untuk korang. Okay? Okay, so kita mulakan cerita pengalaman aku Okay. First time aku kena benda ni first time aku perasan lah. Betul-betul yang aku perasan sebab aku macam kena anxiety attack. Aku rasa tahun 2018. Macam awal 2018. Masa tu aku baru lagi masuk degree. Aku baru SEM 2 kalau tak silap. Masa tu aku masuk ada satu pertandingan menyanyi dekat universiti awam ni. Aku universiti swasta. Tapi masa tu kita ada lawatan. So aku macam kita pergi dekat universiti awam tu pasal ada pertandingan menyanyi. So aku masuk dalam pertandingan tu. Lepas tu masa aku masuk pertandingan menyanyi tu, mula okey je. Time menyanyi tu semua okey je. By the way, sorry kalau mata aku sejak ke sini, sejak ke sana semua. Sebab aku macam Aku record guna phone. So kamera kat sini. Tapi aku tak selesa nak pandang sini. Kadang-kadang aku pandang tengah. So macam, you feel me? Macam tu lah. Lepas masuk pertandingan menyanyi tu, masa menyanyi tu okey je. Aku tak rasa macam nervous sangat pun. Tapi bila dah habis nyanyi, aku rasa macam masa aku nyanyi tu aku macam tak all out tau. Sebab tu first time yang aku nyanyi live seorang-seorang. Lepas tu aku rasa sebab aku rasa nervous tu lepas habis nyanyi. Tapi aku tak ada rasa macam stage fright masa nyanyi tu. After nyanyi tu aku rasa macam kenapa aku tak buat cukup bagus? Kenapa aku buat macam ni? Kenapa aku spoil? Kenapa aku tu macam tu? Benda tu macam ada suara yang berbisik-bisik kat telinga aku. Lepas tu suddenly aku dah dapat detect satu-satu. So macam untuk aku, simptom first aku perasan kalau aku ada anxiety attack, aku nak kena anxiety attack, mulut aku akan totally kering. Macam the whole mouth it will be dry. Macam kau minum air pun, baru minum ke automatic rasa kering. Macam kalau bulan puasa, macam kau minum je kau rasa kering, kau minum je kau rasa kering. Aku akan rasa macam tu. Lepas tu second, aku punya heartbeat akan laju. Dia macam rapid gila, melaju gila. Lepas tu aku start sweating.
Lepas tu dia akan rasa macam sakit dekat bahagian perut. Dia rasa macam mula-mula macam senggugut gitu. Dia akan rasa macam tu. And lepas tu all your limbs akan rasa macam lemah, macam lenguh, macam kau rasa macam lutut kau macam jelly. Kau rasa macam menggigil. Shaking pun ya juga, macam shaking yang memang literally shaking. Macam tu. Kalau untuk aku, tu antara simptom-simptom utama lah. Lepas tu aku tak rasa pening. Aku start rasa menggelodak dalam perut, rasa macam mulut kering nak muntah, semua ada lah. Itu first time aku rasa macam tu. Memang rasa tu memang sumpah sakit. Sebab semua rasa tu attack sekali. Dia macam boom, kau kena macam tu. So macam masa tu aku memang terkejut lah. Masa tu aku memang tak tahu apa-apa. Aku tanya kawan aku, kenapa aku rasa macam ni kan? Kawan kata, kenapa kau gastrik ke? Sebab aku memang ada gastrik. Macam, kau gastrik ke? Lepas tu aku macam, masa tu memang aku tak ada gastrik. Aku baru lepas makan. So aku rasa macam, tak, bukan gastrik. Tapi tak tahu kenapa. Rasa macam tak selesa. Rasa macam sakit. Rasa macam unpleasant sangat-sangat masa tu. So, aku rasa macam tak sedap hati sangat-sangat. Lepas tu, tandingan tu biasa-biasa je, kecil je. Lepas kebetulan masa aku tak ingat masa tu aku masuk ada muzik ke tak. Tapi aku rasa memang aku agak spoil lah nyanyi masa time tu. Lepas tu, dia umumkan tau. So aku dapat sagu hati. Masa aku nak naik pentas nak ambil hadiah untuk sagu hati tu, aku literally tak boleh nak diri atas pentas. Aku naik, aku rasa macam nak suruh orang pimpin aku. Tapi tak, macam apa hal pula kan budak yang nak kena pimpin pula kan. Dia lah budak muda lagi. So aku cuba kuatkan. Lepas tu lama pula tu nak umum sebab aku sagu hati kan. Lepas tu nak umumkan sampai daripada nombor 4 sampai nombor 1 tu. Lama. Lepas tu aku macam nak diri tu. Lutut aku literally shaking kat atas. Aku tak tahu kenapa. That is the first time aku perasan yang macam, what is wrong with me? Aku rasa macam what is wrong with me macam tu. Lepas tu, lepas dah habis semua ni, aku pun, lepas kita nak balik college, kebetulan masa tu ada macam hari mental awareness day tau dekat college. So ada kaunselor buka table semua. Lepas tu aku jumpa sebelum aku pergi buka table, pergi yang mental awareness day tu, mental health awareness day tu, aku buat research lah macam kat Google. Aku letak, sebab aku tak tahu penyakit apa yang aku ada. So aku letaklah semua simptom-simptom yang kena tadi tu. Lepas tu aku tengok apa yang dia tulis kat situ kan. Lepas tu result yang aku dapat itu, aku might be ada anxiety disorder. So bila aku tengok macam, aku cakap, oh shit, serius lah aku ada anxiety. Lepas tu ada mental health awareness day tu, aku pergi. So aku jumpa dengan kaunselor. Aku macam rapat juga dengan kaunselor. Lepas tu aku jumpa kaunselor tu, aku cerita-cerita lebih kurang. Lepas tu kaunselor tu suruh ambil DASS test, yang depression, anxiety, stress, simptom apa test gitulah. Memang kalau kau pergi jumpa psikiatris pun, ni macam the first stage sebelum kau akan pergi ke further punya counselling. Kau akan kena jawab test ni juga. Lepas tu test ni patutnya akan diambil every 2 weeks. Macam every 2 weeks, sebab every 2 weeks macam simptom tu berubah. So nak tahu yang kadar depression, stress, anxiety kau tu dia stable ke tak, ataupun naik turun, ataupun ada something triggered ke apa. So kena ambil test tu within 2 weeks macam tu lah. So aku pun ambil. Lepas tu bila aku ambil tu, masa tu aku memang terkejut gila dengan result aku. Aku ada severe anxiety. I don't know since when aku ada benda tu, tapi memang tulis severe anxiety. Depression aku agak tinggi. Dan stress aku moderate je. Tapi anxiety aku memang severe. Aku memang terkejut. Lepas tu sejak aku dapat tahu pasal aku punya condition tu, aku banyak buat research lah. Sebab nak pergi jumpa psikiatris macam mahal kan. Lepas tu aku student lagi, aku tak nak menyusahkan parents aku. Lepas tu aku pun buat research semua. Lepas tu college aku pun ada buat talk. Masa tu dipanggil MIASA, yang Mental Illness Awareness and Support Association Malaysia. Lepas tu aku pergi. Aku dengar dia punya founder cakap pasal anxiety semua. So masa tu lah aku macam baru dapat, so maybe memang aku ada anxiety lah. Tapi masa tu memang agak sedih jugalah, sebab aku ingat aku sihat tau. Aku macam physically sihat tapi mentally I'm not. So macam aku rasa, of course lah aku rasa macam
sedih lah kan sebab kau ada satu condition macam tu. And then lepas dah pada buat tu, aku kerap jugalah bila aku rasa macam ada perasaan yang overwhelming ke apa, aku akan ambil test DAS tu. And aku akan bandingkan result 2 minggu ni dengan 2 minggu lepas supaya aku tahu condition aku macam mana. Lepas tu aku pendekkan sikit lah cerita. Lepas tu aku dah macam quite busy tau. Start tahun 2019 dah start busy sebab tu dah tahun akhir degree aku. So masa tu busy and macam banyak masa yang aku spend dengan kawan-kawan. So aku tak ada masa nak stress sangat. Sebab aku banyak have fun je. Sebab aku fikir tu macam ni tahun last aku, sem last aku. So aku macam aku nak have fun je. Lepas tu assignment pun banyak. Macam of course tak FYP semua. So aku macam tak ada masa nak fikir sangat benda bukan-bukan. Sekejap aku nak minum air sekejap. Okay, back to our story. Lepas aku dah masuk di yang aku kata sem akhir tu, aku masa tu macam okey lah sebab aku busy, so aku tak ada masa nak fikir. So macam okey. And then bila dah habis belajar semua, masuk tahun 2020. Bila dah start tahun 2020 ni, awal tahun tu aku kerja. Aku macam kerja biasa-biasa je lah dekat shopping mall sebab tak dapat kerja tetap lagi. Masa tu macam agak susah cari kerja. Even sampai sekarang susah cari kerja. Lepas tu aku pun okey semua. And then PKP bulan 3. Bulan 3 so aku start kat KL. Lepas tu after sebulan kot, and then aku balik Johor. Bila aku balik Johor tu start PKP yang tak boleh rentas negeri. Bila tak boleh rentas negeri, aku sangkut lah kat Johor kan. So aku macam aku tak kerja, aku duduk rumah. Sebab aku memang nak cari kerja kat KL. Sebab aku tak tahu kenapa. Aku tahu kenapa aku nak kerja kat KL. So aku tak cari kerja kat Johor. Lepas tu bila aku dah time aku duduk Johor tu, aku tak tahu kenapa masa tu datang balik. Macam the anxiety datang balik. Dia macam one day kau okay, kau nampak macam orang nampak kau macam happy je, macam gelak-gelak semua. Macam aku memang sama yang happy go lucky. Aku memang kuat gelak, memang mudah terhibur. Tapi macam bila sampai something trigger aku macam pak, terus aku jadi blank. Terus jadi macam termenung. Terus rasa sedih, terus rasa down, terus rasa macam nak kunci di dalam bilik macam tu. So, tapi aku cuba lawan benda tu, aku cuba lawan. Tapi macam simple situation. Aku banyak kali macam tahun lepas aku literally banyak kali aku broke down depan parents aku. Aku lash out kat diorang tiba-tiba macam marah-marah diorang. Macam sumpah aku tak suka benda tu. Aku tak suka sebab siapa je suka kurang hajar dengan parents yang tiba-tiba menjerit, tiba-tiba menangis. Macam aku tak tahu, it's out of my control tau. Bukan aku yang control diri aku masa tu. So aku rasa macam kenapa macam ni kan. Sebenarnya yang aku rasa benda tu jadi macam tu sebab aku rasa rendah diri. Aku rasa macam worthless. Sebab aku fikir aku dah 24 tapi aku still duduk rumah. Aku still tak contribute apa-apa untuk family. So aku rasa macam aku tak guna. Aku rasa macam tu. Aku rasa macam aku nak anak tak guna. Yang tak boleh buat apa-apa. Yang aku tak achieve apa-apa pun dalam hidup aku. So that voice dalam kepala otak aku ni, benda ni yang menghantui aku. Menghantui aku, cakap macam-macam kat aku. So aku rasa macam rasa stres tau, rasa serabut. So bila serabut tu yang aku koyak, aku broke down. Bila macam tu, aku last aku ceritalah kat parents aku semua why aku jadi macam tu. So parents aku faham. So aku bersyukur sangat lah parents aku memahami. Aku syukur sangat diorang faham. Tapi still aku tak suka condition tu. And the reason aku memang minta kerja kat KL selalunya sebab aku tak nak diorang nampak aku stress bila balik kerja ataupun aku depressed kat tempat kerja. Ataupun aku macam kena anxiety attack kat tempat kerja. And bila aku balik rumah aku buat diorang risau. Sebab tu aku nak kerja kat KL. So macam bila aku balik kerja aku seorang-seorang. Macam tu. Sebab tu lah aku minta kerja kat KL selalunya. And then lepas dah jadi macam tu, aku berperasan yang sebenarnya benda ni bukan baru tau. Aku kena. Sebenarnya daripada sekolah, aku selalu rasa macam I'm not good enough.
Aku ada satu benda ni yang memang dia macam keep haunting me. Macam I'm not good enough. Aku rasa macam as a friend, as a daughter, as a sister, as a friend, as a student, aku rasa I'm not good enough. Macam lantaklah masa tu kau dapat nombor 1 pun dalam kelas, tapi aku still rasa aku tak good enough. Aku rasa macam I should do better. I should do better. Aku rasa macam tu. Aku macam keep on pushing myself. I don't know why, tapi benda tu yang menyerabutkan otak aku. So aku rasa macam fed up sebab aku tak habis nak push diri aku, and aku rasa macam kenapa aku kena buat macam ni? Kenapa aku kena suffer diri aku macam ni? Kenapa aku yang put pressure on myself, sedangkan family aku tak ada pun macam pressure aku, macam suruh aku buat tu, suruh aku buat ni, suruh aku. Tak ada. Aku yang pressure myself. Macam why do I need to do that? Kenapa aku kena menyakitkan diri aku sendiri? So aku macam take time, macam muhasabah diri. So I try to find some coping mechanism bila aku rasa macam ni. The first thing, okay, ni aku nak share apa yang aku buat sampai aku alhamdulillah sekarang much better lah compared to last year. Aku nak share lah sikit. Aku harap benda ni bermanfaat lah kat korang. Tapi what works for me might not work for you, but at least aku boleh bagi idea sikit lah apa yang kau boleh buat. First thing first, bila kau dapat tahu yang kau ada anxiety atau kau ada depression, jangan deny. Jangan deny macam, no, aku tak ada pun depression. Aku okay je, aku sihat. No, aku tak ada pun. Don't deny. So bila kau deny, hati kau berkecamuk tau. Macam that one part of you tahu yang kau sakit, but the other part of you keep on denying yang kata kau sihat. Like yes, physically kau sihat, tapi mentally you're not. So kenapa nak kena macam tu? The first thing you need to do is accept yourself, because acceptance is important. Just accept yourself, embrace kekurangan kau, embrace benda tu. And kau rasa macam, bukannya bila kau dah embrace benda tu kau macam, aku ada depression. Jadikan depression tu, jadikan anxiety tu masalah. Jadikan benda tu sebagai alasan untuk kau tak bekerja, untuk kau tak functioning well ke apa. Tak. Just gunakan benda tu as kau rasa macam, okay, I should not pressure myself. Sebab bila aku pressure diri aku akan kena anxiety attack. And it's not good for me. Bila benda tu tak good for you, bila kau tahu benda tu not good for you, you just stop. You don't do that. So just accept yourself. Embrace your weakness. Embrace benda tu. Kau rasa macam, okay, aku memang ada penyakit ni. So I should find a way to cope with it, to live with it. Macam tu. Itu first thing yang kau kena buat lah. Second of all, apa yang aku buat is cari benda yang boleh menenangkan kau. Masa tu aku suka menyanyi. Tapi bila aku tahun lepas, masa aku anxiety tu, aku rasa macam suara aku tak ada nak keluar. Aku tak boleh nak menyanyi. Aku tak boleh nak, tak payah nak cakap buat video macam ni lah. Aku nak menyanyi macam biasa-biasa. Aku buat cover yang video blank tu pun aku tak mampu nak buat. Apalagi video bercakap macam ni kan. Memang aku rasa suara aku tak nak keluar. So aku cari option lain. Aku belajar, aku macam cari hobi lain. Which is masa tu aku start buat journal. Macam ni journal tahun ni. Journal tahun lepas ada dekat KL tinggal. So journal tahun ni, basically dalam journal ni kau tulis je apa kau nak tulis. Kalau korang nak tahu isi dalam journal ni atau apa yang aku tulis, comment down below. Maybe aku boleh buat video pasal how to write journal ke apa benda ke one day. Okay. So aku start tulis journal. Dalam journal tu aku tulis lah anything. Aku macam, kau patut buat macam first buat gratitude list. Macam show, macam just untuk tunjuk kau bersyukur di atas segala kurniaan yang Tuhan dah bagi. Macam you're still alive, you have a family, you have a shelter to live with. Apa aku merepek. You have shelter, you have food, you have clothes. Benda-benda macam tu. Kau still ada kawan, still ada orang sayang kau. Benda-benda tu macam cari benda yang kau patut bersyukur. Kau masih ada mata yang sihat untuk tengok macam
weh, tolong bersyukur kalau kau ada mata yang sihat untuk melihat. Macam aku literally pakai spek daripada umur aku 5 tahun. And sekarang ni kalau aku rasa macam tak nak pakai spek, aku kena pakai contact lens yang powernya 1000. So please bersyukur kalau kau ada mata yang sihat. So that's something to be grateful for. Macam banyak lagi benda lain yang aku boleh bersyukur. So buat gratitude list. Lepas tu macam you can write poetry. Walaupun kau rasa ayat kau tak sedap pun, tak apa. Just pasal bila kau menulis, kau express kau punya inner thoughts, your unsaid emotions yang terperap dalam diri kau tu dekat kertas. So macam bila kau dah tulis, kau rasa lega tau sebab kau dah tulis benda tu. Selain daripada tu, kau boleh juga try melukis. Macam masa tu aku start melukis, macam doodle apa semua. I'm not a good drawer pun, draw ke painter ke apa benda. Aku suka try, tapi tak adalah cantik mana pun. Tapi macam somehow bila buat tu aku rasa tenang. Sebab bila buat tu dia take time, and jantung aku, heartbeat aku jadi slow, jadi macam normal. Kalau tak, heartbeat aku memang laju. So excuse me. So aku rasa bila dengan buat tu, aku rasa macam lebih tenang. It makes me feel better. So aku rasa it's a good thing to do lah kan, kalau aku rasa lega bila buat tu. So antara benda yang aku selalu buat bila aku rasa depressed, bukan depressed atau anxiety, bila aku rasa macam benda tu nak datang, anxiety attack tu nak datang, aku akan start cari journal aku, ataupun aku akan cek kertas kosong untuk lukis. Itu antara benda yang aku buat lah. And selain daripada tu, cari someone yang kau boleh percaya. Untuk share masalah kau tu. Macam sebab masalah bila dipendam jadi lagi sakit tau. So jangan pendam. Sebab bila kau pendam, benda tu dah bertimpa. One day kau akan meletup yang sangat teruk. And we don't want that. So better kau cari sama yang kau percaya. Kalau kau rapat dengan family lagi bagus, kau cerita kat parents kau. Tapi aku tahu some people tak selesa cerita benda-benda macam ni dekat parents. And ada parents pun macam tak nak ambil tahu benda hal-hal macam ni. It's sad bila parents kita nak ambil tahu. I know some people yang menghadapi benda macam tu. And my thoughts are with you, okay? So kalau kau rasa parents kau tak faham, cari kawan. Sama ada kawan baik, ataupun maybe kau ada someone special, ada boyfriend, ada girlfriend. Cerita kat diorang. Sama yang kau betul-betul percaya. And if kau rasa kau sorang-sorang, kau rasa tak siapa pun yang kat dunia yang kau percaya, kau boleh cerita kat aku. Macam aku cakap dalam video lepas, kalau kau rasa macam korang ada perasaan yang overwhelming sangat, tapi kau tak tahu nak cerita kat siapa, korang boleh cerita kat aku. Macam hantar je DM kat IG aku, ataupun kau nak hantar kat Twitter aku ke, ataupun just reply komen ke apa ke, just hantar kat aku. InsyaAllah aku try to dengar. Aku try to at least, sebab kita bila kita dalam keadaan macam ni, kita tak nak jalan penyelesaian pun. Kita nak someone untuk dengar luahan kita. I know how it feels. Sebab aku pernah berada di situasi tu. So aku tak nak pun orang macam cakap, kau kena buat macam tu, kau buat macam ni. Tak, coping mechanism kita, cara kita untuk overcome benda tu, kita sendiri akan boleh cari. So kita just nak someone untuk dengar masalah kita. Bila ada orang datang mengadu kat kau tak patut cakap macam, itulah tak solat, itulah tak ngaji. No, it doesn't help you. It doesn't help them. Okay? Tak membantu langsung. Kalau kau rasa dengan cakap-cakap macam tu boleh membantu orang yang ada sakit mental ni, kau just making it worse. Okay? You just making it worse. Kau patut just dengar and cakap yang it's okay. Aku ada untuk engkau. That's enough, okay? That's enough. So, cari someone. And kalau ada orang yang datang kat engkau untuk cerita masalah dia dekat engkau, please dengar. Sebab kita tak tahu, maybe engkau tu orang terakhir yang dia cari before dia fikir untuk buat something. Takkah kau rasa menyesal kalau kau tak nak dengar apa yang dia tengah nak cerita, and then dia fikir untuk end their lives? Kau nak ke rasa sesalan tu terus menghantui hidup kau? Kau tak nak kan? So kalau tak nak, just listen to them. Tu je. Aku minta sangat-sangat, tolonglah dengar.
kalau ada orang datang nak luahkan masalah kat korang. Okay? Aku, sorry lah korang apa semua. Serabut aku. And kalau korang, macam aku cakap tadi, kalau korang rasa macam perlukan someone nak bercakap, you can just hit me up, you can just WhatsApp, you can just DM me, you can send email ke apa. InsyaAllah nanti aku akan letakkan link email sekali ke apa kat bawah. So korang just contact aku. InsyaAllah we can be friends. Walaupun aku tak kenal kau, aku tak kenal aku, we will help each other, okay? Okay, don't worry. Aku akan cuba dengar korang. Aku akan spend my time to listen to you. Okay? InsyaAllah kita bantu each other sebab you just don't know how small act of kindness boleh ubah hidup someone. Okay? Just by listening to others, kau rasa benda tu kecil je. Kau rasa cakap lah, aku dengar je, aku tak buat apa-apa pun. Tapi benda tu dah macam, pada orang yang meluahkan perasaan kat kau tu, maybe pada orang macam, sebab dia ada masa aku nak luahkan something tu, aku masih hidup hari ni. We don't know that. So please, pada yang tak ada masalah mental tapi ada sama berdekatan yang ada masalah mental, please lend your ears, please lend your shoulders for them. Okay? And itu yang tadi, cari someone. Okay, and my last point, good. For now last point. Nanti kalau aku ada rasa macam ada lagi point tambahan yang aku nak bagi, maybe aku akan buat part 2 video ni. So video ni dah macam quite panjang, macam dekat setengah jam. So macam it's okay sebab ni topik serius. And aku memang fikir memang nak buat video ni quite panjang sebab it's a sharing yang memang aku, macam topik ni close to my heart lah. So aku rasa macam it's okay kot kalau panjang sikit kan. Kau tak apa kalau korang dah tengok separuh, lepas tu nanti malam nanti nak tengok lagi separuh pun okay, I'm fine with it. Okay, just take your time to watch this. Last kali, find something comforting. Macam kalau contoh macam aku suka dengar lagu, aku akan cari macam comfort song. Macam ada comfort song yang kau rasa macam kau nak dengar bila kau rasa kau stress, kau nak dengar lagu tu ke. Macam dulu masa macam tahun sebelum ni lah, aku memang layan K-pop. Aku memang suka K-pop daripada 2009. So masa aku layan K-pop tu, aku ada macam comfort group tau. Macam aku ada minat, aku macam multi fandom, aku banyak minat macam-macam group. Tapi bila aku stress, aku always come back to Super Junior. So Super Junior is the first band yang aku suka dalam K-pop, and until now aku still suka Super Junior. Bila aku stress je, aku akan dengar Super Junior sebab somehow dengar lagu diorang comforting pada akulah. Bila aku dengar lagu diorang tu rasa comfort. So cari lagu ke atau cari cerita. Macam untuk sekarang bila aku dah start layan anime, aku pun layan banyak anime, tapi aku rasa untuk anime yang macam comfort anime aku Haikyuu. Bila aku rasa stres je, aku macam akan cari short clip ke, aku akan tengok episod yang aku suka ke dalam Haikyuu. Sebab aku rasa bila aku tengok cerita tu, aku macam happy. Aku rasa macam boost my mood tau. So aku rasa macam okay lah. So find something yang comforting macam tu. Of course, aku tak sebut pasal solat, ngaji semua. Sebab aku tahu korang pun tahu benda tu. Benda tu kewajipan. Memang nak tak nak kau memang kena buat. Macam mana pun tu wajib, kau kena buat. So kau kena solat, ngaji. Memang benda tu wajib. So tak perlulah aku nak addresskan benda tu. Aku just bagi option lain selain daripada perkara-perkara keagamaan tu. Benda yang kau boleh buat. Contoh masa tu kau memang, kau kat luar. Kau macam baru balik kerja dalam LRT, tapi kau kena anxiety attack. Tak kau nak tiba-tiba solat kat situ ke apa kan. So selain daripada kau boleh berzikir, ataupun kalau selain kau boleh berzikir, kau berzikir dulu, ataupun kau just macam plug in your earphones and just listen to something. Jangan bagi otak kau fikir jauh sangat benda kau bukan. Itu apa yang aku boleh share lah buat masa ni. Kalau korang rasa macam nak aku share lagi banyak, korang boleh minta part 2. Just comment down below kalau korang nak part 2. Okay?
Okay, now aku rasa before aku end this video, dah 29 minit. Sorry aku rabun. 29 minit. So dah 29 minit. Aku rasa macam before aku end this video, aku nak address one thing. Please stop the stigma yang orang ada sakit mental ni, yang ada mental health illness ni sebagai orang gila. No, we're not. Stop with the stigma yang macam bila orang yang ada, bila dia cakap dia ada mental health illness je, oh dia tak boleh kerja, oh dia tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Hello, orang yang ada mental health illness ni mungkin bos kau, mungkin colleague kau, mungkin orang sekeliling kau, mungkin student paling pandai kat college tu pun, mungkin student yang paling pandai kat universiti tu pun, tapi dia pun ada depression, dia pun ada anxiety. We can function well, cuma kita ada masalah sikit macam something yang trigger, kita akan rasa benda tu. Bukannya kata kita terus tak boleh function, macam dah terlantar buat benda macam orang gila kat tepi-tepi jalan tu. No, orang yang ada mental health illness tak macam tu. Please jangan pandang orang yang ada kemampuan untuk pergi ke psikiatris, pergi sana jumpa psikiatris, oh dia jumpa psikiatris, dia gila tu. No, they're not. Please, kita perlu hormat each other kat dunia ni kan. So, jangan ada rasa macam aku sihat je mental aku, dia tu ada depression, gila lah tu. Please. Benda ni aku nampak banyak dalam komuniti dalam rakyat Malaysia ni tau. Kalau bila orang post someone macam bunuh diri sebab depression, komen. Lepas tu bila aku baca komen, tak solat, bunuh diri, alah, lepas tu buat lawak-lawak bodoh. Tak kelakar lah. Tak kelakar. So, tolonglah stop. Please lah respect orang. You're not in their shoes. Kau tak tahu apa yang diorang hadapi daripada kecil. Kau tak tahu apa yang diorang struggle. Korang tak tahu. So, stop. Stop putting the hate dekat orang yang sakit. Orang yang ada mental health problem ni, diorang basically diorang sakit. Sakit diorang tu macam kau ada gastrik, macam kau darah tinggi, kecil manis, kau ada sakit jantung. Cuma ni sakit dia mental, sakit dia dekat sini, bukan sakit dia dekat bahagian-bahagian lain. Sakit dia dekat sini. So, respect je lah. Itu je yang aku harap sangat. Aku harap stigma tu boleh berubah lah. And one more thing. Selain tadi tu, aku baru teringat, untuk orang yang rasa macam korang perlukan someone untuk bercakap, korang boleh contact Befrienders. Nanti aku akan linkkan IG diorang dekat bawah. InsyaAllah aku akan linkkan IG Befrienders kat bawah. Ataupun korang boleh contact Miasa, which is a Mental Illness Awareness and Support Association Malaysia. Pun dekat bawah aku akan bagi link juga sebab IG diorang, sebab kat IG diorang ada nombor telefon diorang semua. Korang boleh contact diorang. Macam kalau Miasa, aku tak tahu sekarang diorang ada buat online class ke apa. Tapi kalau dulu dekat dia punya macam center tu, dia akan ada macam art terapi, dia akan jadi sharing session, ada macam-macam aktiviti lah untuk macam support group for people yang ada mental illness. So I guess that wraps everything in this video. Aku harap video kali ni dapat membantu dan bermanfaat untuk korang. Sorry lah video ni a bit serious. Esok insyaAllah aku akan upload video yang tak serius sangat. Okay. So, aku harap video dapat membantu kepada orang-orang yang kat luar sana yang tengah ada masalah. I know PKP macam time-time PKP ni ramai sangat yang ada masalah. Please hang in there. Please be strong. InsyaAllah we will get through this. InsyaAllah. Okay. Be strong. Have faith. Never give up. Jangan putus harapan. Jangan rasa macam kau dah tak ada hope dah. No. Aku ada satu ayat ni adik aku cakap. Dia ada dengar daripada ceramah somewhere. Aku pegang sangat ayat tu. Selagi Allah hidupkan kau, maksudnya rezeki kau tak habis lagi. Ayat tu macam tu. So macam maksudnya selagi kau hidup, Allah ada benda lagi nak bagikan kau. There's something for you in store yang Allah memang dah prepare untuk kau. So just be patient. InsyaAllah one day dia akan bagi. Cuma tunggu masa yang tepat sahaja. So, please hang in there.
InsyaAllah dia akan bagi jalan one day. I know bila kau rasa lost macam tu, I've been there and my heart is with all you guys. So kalau rasa perlukan kawan, you guys can contact me insyaAllah. And I hope this video will help korang yang memerlukan. And okay, before I end this video, please stay safe, stay positive, stay sane. Stop and please stop the negativity, and please stop the stigma towards people with mental health problems. And I hope to see you guys again in my next video. Okay, I hope you guys enjoy, and semoga video ni bermanfaat untuk semua. Okay, Assalamualaikum, bye.